Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu lagi pada malam yang berbahagia ini untuk kita sambung pengajian kita dalam kerana solat. Jadi pada kali ini kita akan masuk pada perkara yang membolehkan solat dihentikan. Okay. Kita minggu lepas kita dah habis tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Apabila solat kita batal, kita kena berhenti. Kalau solat kita tak batal, boleh tak kita berhenti? Tak boleh. Haram kita berhenti. Kita dah Allahu Akbar dah sempurna dah takbiratul ihram kita, dah masuk dalam solat. Lepas tu kata, tak ada lah. Masa panjang lagi ni, kau berhenti dulu lah. Semayang semula nanti. Haram hukumnya. Bila kita dah mula masuk solat, kita haram memberhentikan solat. Tak boleh check out terus. Cuma, kalau ada keuzuran tertentu, kita boleh berhenti. Boleh check out, boleh. Apa dia? Perkara-perkara yang membolehkan kita memberhentikan solat. Okey. Solat hanya boleh dihentikan kerana darurat atau uzur. Ada sesuatu benda yang mendesak sangat, baru kita boleh berhenti. Atau ada apa-apa keuzuran, baru ada berhenti. Saja-saja berhenti, tak boleh. Dan kelonggaran ini adalah satu kelonggaran bagi Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sepatutnya kita menumpukan sepenuh perhatian kepadanya. Memang kita solat ni kita tumpukan sepenuh perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana ada sesuatu perkara yang mendesak, maka kita boleh berhenti. Itu adalah satu kelonggaran yang Allah beri kepada kita. Perkara ini melibatkan maslahah ataupun keselamatan ramai atau orang lain. Mungkin ada maslahah tertentu yang kita akan bincangkan nanti. Mungkin menyebabkan keselamatan orang lain, keselamatan diri dan sebagainya. Boleh. Okey. Ada perkara-perkara yang mewajibkan berhenti solat dan ada pula yang hanya mengharuskan berhenti solat. Jadi kita bagi dua. Ada perkara yang wajib kita berhenti. Dan ada perkara yang harus kita berhenti solat. Tak berhenti tak apa, tapi harus berhenti. Okey. Yang pertama ialah perkara yang menyebabkan solat wajib dihentikan. Apa dia? Perkara yang menyebabkan solat dihentikan. Yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa manusia. Okey. Contohnya, apa dia menyelamatkan nyawa manusia? Contohnya, menolong orang dalam keadaan terancam nyawanya, seperti terjatuh ke dalam perigi, diserang binatang ganas dan dipukul penjenayah. Tengah-tengah semayang, tengok ada orang jatuh. Okey, jatuh dalam perigi, jatuh dalam sungai. Ini mungkin semayang masa berkelah tepi sungai. Tengok ada orang jatuh dan nak lemas. Kalau kita tak pergi tolong dia, mungkin dia mati. Maka ketika itu wajib kita berhenti solat. Kalau sekiranya kita rasa kita boleh selamatkan dia. Contohnya kita boleh berenang. Tak apalah kita pergi. Kalau kita pun kalau terjun dalam tu kita pun mati juga, tak payah pergilah. Okey, kalau kita mampu untuk tolong dia. Terjatuh dalam perigi.
Okey. Diserang binatang ganas. Ada binatang yang datang menyerang, kalau kita rasa kita boleh tolong dia, maka boleh kita berhenti solat. Ataupun orang yang dipukul penjenayah. Di tengah sembahyang tengok ada orang dipukul, orang jahat pukul dia, tapi kita rasa kalau kita pergi, orang tu akan selamat. Boleh kita berhenti solat kita. Itu yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa manusia, boleh. Wajib seseorang itu memberhentikan solat sekiranya dia yakin mampu menolong. Wajib itu apa? Kalau dia yakin. Kalau tak yakin, tak boleh juga. Yang pertama, menyelamatkan nyawa manusia. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan diri ataupun harta. Okay, contoh macam mana? Contohnya, keselamatan diri ataupun harta. Contohnya ketika sedang solat, ternampak kanak-kanak berjalan menuju ke parit. Okey. Bukan jatuh dalam parit, dia menuju ke arah parit. Budak-budak kita kalau pergi menuju arah parit ni, silat-silat jatuh dalam parit. Maka kita boleh berhenti pegang untuk pegang dia. Sungai atau tempat bahaya dan ditakuti terjatuh ke dalamnya. Itu contohnya menjaga keselamatan diri. Okey. Ataupun orang buta, contohnya orang buta, dia nak melintah, dia tak nampak depan tu ada longkang besar contohnya. Dia menuju ke longkang tu. Kita duduk semayang, tengok dah keadaan tu, kita wajib berhentikan solat kita untuk pergi pegang dia supaya tak jatuh. Begitu juga untuk menyelamatkan harta ketika berlaku kebakaran. Ini contoh keselamatan harta. Tengah-tengah semayang berlaku kebakaran. Okey, boleh tak berhenti? Dia tidak menyelamatkan nyawa ni. Nyawa tak ada, semua orang dah selamat. Cuma kalau terbakar ni harta akan musnah. Tapi api tak berapa marak sangat lagi. Maknanya kalau kita berhenti semayang, kita boleh ambil barang-barang harta yang mungkin boleh diselamatkan. Ketika itu wajib kita berhenti semayang untuk selamatkan harta. Okey, habis itu tentang perkara yang menyebabkan solat wajib dihentikan. Di sana ada perkara yang menyebabkan solat harus dihentikan. Ini tak wajib. Harus. Nak teruskan boleh, tak teruskan tak nak teruskan berhenti boleh, tak nak berhenti pun boleh. Apa dia? Yang pertama, berlaku kecurian barang. Walaupun dicuri itu barang orang lain. Ini contohnya berlaku Ni banyak berlaku ni. Kita semayang kat surau ataupun kat masjid. Kadang-kadang barang tu orang buh depan. Kita tengoklah, biasa kan dalam YouTube, dalam WhatsApp ada orang bagi video-video macam mana orang curi dalam surau ni. Tengah sujud dia pun pergi ambil barang. Okey. Kita tengah sujud, kita sedar bukan barang kita. Barang kita lagilah, barang orang sekalipun. Kita rasa kita tak ada barang, tapi orang sebelah ada barang. Masa kita nak sujud tu, kita tengok ada orang datang, ambil barang orang sebelah, beg orang sebelah. Ketika itu harus kita hentikan solat untuk kejar orang tu. Okey. Harus tu hentikan solat. Walaupun yang dicuri itu barang orang lain. Ini harus. Bukan wajib, harus. Yang pertama. Yang kedua, ibu yang bimbang akan keselamatan anak kecilnya ataupun orang yang baru menyedari ada masakan sedang dimasak dan bimbang masakan itu hangit. Okey. Anak ada di luar. Ibu tengah semayang. Tiba-tiba dia risau. Kan anak aku keluar pagar kan, anak kecil lagi ni. Luar pagar tu ada kereta lalu lalang.
Okey, dia rasa risau. Dia bimbang untuk keselamatan budak kecil itu, maka dia harus berhenti solat. Ataupun dia tengah masak. Masak, tengah masak lah ni. Lepas tu dia pun solat. Dia tak teringat langsung tentang hak dia solat tu. Tengah-tengah solat dia tengok, aku tinggal masakkan atas api tadi. Silap-silap hangit ni dah lebih masa dah ni. Ketika itu harus dia berhenti solat untuk pergi tengok masakan yang sedang dimasak tu, takut hangit. Sebab kalau hangit sungguh orang tak makan dah, membazir makanan tu. Tak tahulah aku ada peminat makanan masakan hangit ni. Tapi biasa orang tak makan lah kalau dah hangit. Jadi mana kalau masak rasa kalau tengah sembahyang tu rasa hangit nanti dah lah, ataupun lebih-lebih lagi dah mula berbau dah. Dia hangit sikit-sikit ni orang makan lagi. Tapi kalau pergi tengok hitam pekat dah orang tak makan dah tu. Okay, jadi ketika itu harus dia berhentikan solat untuk pergi tengok masakan dia tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, musafir yang bimbang gangguan pencuri dan perampok. Dia orang musafir, dia tengah semayang. Lepas tu dia rasa kemungkinan kalau ada pencuri di belakang dia ni, kan rasa macam ada sesuatu je. Dia bimbang tentang keselamatan barang dia, takut ada pencuri perampok. Ketika itu dia harus, sebab dia tak pasti tapi rasa-rasa kok macam ada je orang ni. Maka ketika itu dia harus berhentikan solat dia. Yang keempat, membunuh binatang berbahaya apabila itu memerlukan. Okey. Ada binatang-binatang yang Nabi sebut boleh dibunuh. Okey, di tanah halal ataupun tanah haram. Hatta dalam semayang sekalipun boleh kita berhenti semayang untuk bunuh. Contohnya ialah binatang yang berbisa. Okey. Tengah-tengah semayang lalu seekor lipan, jengking, skorpion lalu. Jadi ketika itu kita boleh berhenti semayang untuk bunuh binatang tu. Okey. Apatah lagi ular. Kalau ular rasanya tak payah bunuh, baik kita lari. Tapi janganlah buat apa ni, sebab kadang-kadang takut orang ni dia tengah-tengah semayang nampak ular. Ular tak jauh pada dia. Jadi dia pun buat style melangkah. Kan kita kan melangkah slow, yang melangkah sekali senyap, melangkah 2 kali senyap. Jangan buat macam tu. Kalau ular ada nanti heran ular tu. Ular tu dia tengok kat kita, dia ni nak lari ke tak nak lari. Kalau nak lari, buatlah macam nak lari ni, melangkah sekejap, berhenti, sekejap, berhenti. Jadi kalau nak lari, lari sungguh. Ya, ataupun kalau boleh bunuhlah ular tu, kalau berani. Maknanya kalau ular datang, masa tu harus memberhentikan solat. Maknanya memberhentikan solat sama ada kita lari ataupun kita bunuhlah binatang tu kalau tak nak lari. Kita mampu. Jadi benda-benda tu boleh kita berhenti solat. Okey. Yang seterusnya, rasa hendak buang air besar atau buang air kecil sekalipun terpaksa keluar dari solat berjemaah. Tengah-tengah sembahyang terasa nak berak, terasa sakit perut ni. Okey. Ataupun terasa nak buang air kecil. Yang ni harus harus dia berhenti ataupun tak berhenti. Okey. Maknanya kalau dia rasa nak buang air tapi taklah sangat. Okey. Dia kata kalau tahan sampai salam ni sempat lagi ni. Maka ketika itu boleh kena buat macam tu, tapi sebenarnya benda tu makruh lah. Dia tahan tu. Sepatutnya dia berhenti solat tu. Keluar daripada solat. Ataupun terasa nak kencing sangat-sangat ni. Kalau kencing sikit-sikit tu mungkin boleh tahan ni. Tak tahan ni. Maka maknanya walaupun dia rasa
boleh tahan lah, tapi maknanya kalau lepas salam ni aku kena cepat-cepat pergi ni. Ni memang kritikal lah ni. Maka ketika itu dia wajib, bukan wajib, dia haruslah dia keluar daripada solat. Tapi kita kena ingat bahawa menahan, kalau kita tahan tu hukum dia makruh. Tahan itu makruh hukumnya. Lebih baik dia berhenti dan keluar. Begitu juga buang air besar atau buang air kecil ataupun buang angin. Sama juga sebenarnya. Kadang-kadang angin pun kita tak tahan ni, tak rasa nak keluar je, duk tahan dia. Jangan keluar, jangan keluar. Okey? Jadi itu satu hal juga. Pun sama juga, buang air besar, air kecil ataupun buang angin. Kalau tu terasa sangat, keluar daripada solat tu. Kalau boleh buat keluar angin tu, buang angin tu biar jauh dari orang lah. Jangan buang angin masa tengah solat dalam jemaah tu. Nanti kesian kat orang bau aroma tu. Cuma satu masalah kat ni. Kalau kita solat jemaah, cerita sikit lah ni. Kalau kita solat jemaah dalam saf, tiba-tiba semayat kita terasa nak buang air, terasa nak keluar angin, dan angin pun dah keluar. Maka kita pun terbatal lah solat, dah buang angin dah. Kita duduk dalam saf ni, macam mana kita nak buat? Kita duduk dalam saf. Keluar je lah Ustaz kot. Kita keluar pelan-pelan. Keluar macam mana tu? Lalu depan orang solat ke tak? Belakang orang yang solat. Macam mana lalu belakang? Contoh kita duduk saf kedua. Tunggu kalau saya nak keluar, tunggu sedang sujud kot. Okey. Mana tunggu dia sujud dulu? Kalau saya tunggu dia sujud, boleh ke Ustaz? Okey. Lalu depan orang memang tak boleh. Lalu depan orang solat memang tak boleh. Itu dilarang. Jadi sekarang ni contoh, kalau kita duduk saf pertama, mungkin lega sikit lah. Kita boleh ke depan. Dia ke depan, kita lalu depan orang, tapi dia yang haramnya ialah kadar sujud dia tu. Okey. Bukan ada 3 hasta. Bukan 3 hasta lah. Lepas pada 3 hasta tu, itu kadar orang tu sujud. Maknanya kalau kita saf depan awal tu memang mudah sikit lah. Maknanya kita pergi lalu ke tepi dinding. Lepas tu lalu ke tepi dinding boleh keluar. Kalau kita duduk saf kedua ataupun saf ketiga, macam mana pula? Atau tiga. Kalau kita keluar ke kanan, keluar ke kiri, kita keluar ke arah yang paling pendek perjalanan kita satu, untuk keluar. kita keluar ke arah yang paling pendek perjalanan. Okey. Atau kalau kita keluar time jemaah semua tengah berdiri, dia kalau sekiranya kita dalam keadaan solat, apabila kita batal, kita wajib berhenti. Kita wajib berhenti, jangan berpura-pura solat. Dia dah batal ni, dia kata kalau kau berhenti malu ni, nanti orang kata aku tu pula. Tak semayang, jadi dia pun malu. Dia pun ikutlah rokok, sujud. Perbuatan itu adalah haram. Sebab dia solat dalam keadaan tidak berwuduk, maka haram. Dia tidak boleh meneruskan solat. Kalau dia tengah berdiri, okey, dia kalau nak duduk pun boleh, nak berdiri macam tu pun boleh, tapi menunjukkan bahawa dia batal. Dalam hadis Nabi SAW kata kalau dia nak keluar pada solat, dia kena pegang hidung. Pegang hidung, nak pegang hidung macam tu untuk dia keluar pada saf. Supaya apa? Supaya orang tak tuduh sebarangan. Okey? Biar orang kata, oh dia ni sebab darah keluar daripada hidung tu. Taklah orang kata, dia ni kentut ni. Kena pegang hidung. Okey. Lepas tu, okey. Dalam mazhab kita, yang paling kuatnya ialah kita tidak boleh lalu depan saf.
Tapi kita boleh lalu dicelah. Contohnya ketika berdiri. Macam mana kita nak lalu celah orang belakang kita? Contohnya, kita paling ke arah dia, kita buat tangan macam ni ke. Macam kita kan biasa nak lalu, kita buat macam ni kan. Kita pun buat macam ni. Mana nak tunjuk kita nak lalu ke belakang. Orang tu pun, dua orang pun dia faham, dia pun tut sikit, buka sikit. Jadi kita boleh lalu celah macam tu. Itu satulah. Itu paling baik kalau nak buat. Macam kalau kita keluar menunduk sikit, Ustaz, macam kita hormatkan orang tua tu, jalan tunduk sikit. Tak apa yang menunjukkan kita nak keluar ni. Biar dia buka. Satu. Ataupun yang kedua, kita tunggu orang sujud. Biasanya apabila kita tunggu orang sujud, memang ada ruang antara kepala dia dengan kaki orang depan. Maka itulah kita cepat-cepat lari. Yang pijak kepala orang. Depan tu, yang celah-celah tu, kita boleh langkah. Kalau boleh langkah kaki tak apa, jangan langkah kepala tu. Ustaz, Ya. Macam mana kalau contohlah laluan tu macam panjang lagi sampai dia nak keluar ke tepi. Masa tu daripada orang tu sujud, dah duduk, lepas tu orang tu dah berdiri balik, kita tak sempat lagi nak lari daripada barisan tu. Kita macam terkejut, kita berdiri dekat situ. Macam mana, Ustaz? Tak, kita teruskanlah sebab kita dalam keadaan keuzuran. Okey, bukan kita saja-saja tapi keuzuran. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya kita dah nak berak betul dah ni. Kalau berhenti situ kemungkinan bocor naik satu masjid dah. Okey, dah nak kencing sangat dah ni. Okey. Itu kita kadang-kadang keuzuran yang sangat. Ya, ketika itu kalau dah tak boleh dah, maka kita lalu depan saf pun tak apa. Sebab itu lebih mendesak daripada kita lalu depan saf tu. Okey, sebab ada keuzuran. Okey, benda ni benda yang khilaf kan, sama ada boleh lalu tak depan saf ataupun ada pendapat yang kata boleh lalu. Jadi kita pakai juga boleh lalu tu ketika terdesak bolehlah, tapi yang baiknya ialah jangan lalu lagi. Kalau ada cara lain, buat cara lain dulu. Maknanya Ustaz, kalau katalah dia dah terbuang angin tapi dia tak ada rasa nak membuang, maknanya dia tunggu je lah sampai habis solat, je duduk je lah. Dia tak perlulah macam kalau tergesa-gesa nak keluar. Kalau tidak, dia akan terlepas jemaah pula. Okey. Jadi okey. Jadi kalau macam tu dia buatlah macam tadi. Okey, sekarang ni dia nak solat berjemaah. Okey. Yang kedua, jadi kalau rasa nak buang air, tengoklah keadaan macam mana ya. Yang seterusnya, yang keenam, bukan yang kedua, yang keenam. Yang keenam, menyahut panggilan ibu ketika melakukan solat sunat. Menyahut selalunya panggilan ibu bapa ketika melakukan solat sunat. Bukan solat wajib, solat sunat. Sekiranya lakukan itu solat fardu, maka tidak boleh berhenti. Kecuali apabila panggilan ibu bapa itu jika dibiarkan akan membawa kepada mudarat seperti mereka memanggil kerana kesakitan dan memerlukan perhatian segera. Kalau solat sunat, ibu bapa kita panggil, ketika itu harus kita berhenti. Okey. Tapi kalau solat fardu tidak boleh berhenti. Okey. Apabila panggilan ibu bapa itu jika dibiarkan membawa, kalau dengar mak ayah kita panggil itu macam dia ni ada keperluan sangat, dia sakit ke apa ke, memerlukan kita segera, maka ketika itu solat fardu pun kena berhenti. Okey. Solat fardu pun kena berhenti. Bukan solat sunat. Solat sunat ni kalau tak ada apa-apa pun kena berhenti menyahut panggilan. Kita tengah solat, mak kita panggil. Kita menjawab, ya. Kita berhentilah sebab menyahut panggilan mak kita. Solat sunat. Kalau solat fardu, tak perlu menyahut. Kecuali sekiranya panggilan mak kita, ayah kita tu menampakkan macam dia ni dalam kesusahan ataupun kesakitan.
yang perlu kepada perhatian kita. Maka ketika itu kita kena Ustaz, berhenti. Ya. adab untuk kita berhentikan solat tu dalam solat fardu ataupun solat sunat. Ada adab ke ataupun kita boleh stop macam tu je terus bangun tu? Boleh stop macam tu je sebenarnya. Okey. Tak perlulah bagi salam. Salam ni kalau kita dah habis. Okey Ustaz. Kita boleh stop je. Ustaz dah tanya. Seandainya waktu tengah solat fardu tu, tiba-tiba macam benda tu terlintas kan, teringat dekat macam arwah mak atau ayah, lepas tu menangis. Batal ke tak Ustaz? Tak batal. Menangis tidak membatalkan solat. Kecuali menangis yang meraung. Okey. Kalau menangis kadang keluar air mata, kemudian bunyi senyap-senyap macam tu. Tapi kalau saya meraung, tu tak boleh lah. Okey. Tahu sebut nama mak pula, tu lagi lah tak boleh. Kalau sekadar macam tu tak apa. Biasa tu. Okey. Tidak membatalkan solat. Ustaz, kalau kita batuk-batuk pula? Batuk tak apa. Lagi satu contoh, macam kita lupa niat solat tapi masa tu kita dah maksudnya kita dah Allahu Akbar. Macam mana tu? Apa dia? Kita lupa niat solat macam mana semula? Maksudnya kita lupa niat solat, contoh solat niat fardu maghrib. Tiba bila kita dah takbiratul ihram tu Allahu Akbar, baru kita teringat yang kita dah lupa niat. Okey. Dalam mazhab kita, apabila kita dah lupa niat, mana semayang kita batal lah. Sebab waktu niat ialah ketika takbiratul ihram. Apabila semayang batal, kita kena takbiratul ihram semula lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Perkara yang makruh dalam solat, habislah perkara yang bila kita kena berhenti, wajib berhenti, harus kita berhenti, habislah tu. Sekarang kita masuk perkara-perkara yang makruh dalam solat. Apa dia perkara yang makruh dalam solat? Yang pertama, mendongak ke langit. Tengok ke atas. Itu kalau kita duduk mayang di luar lah kan. Sebab kita kata mendongak ke langit. Kalau duduk dalam rumah kita mendongak ke atas. Itu perkara tu makruh. Sebab apa makruh? Sebab yang disunatkan ialah kita tengok. Kat mana kita tengok? Mata kita ke mana? Di atas sejadah. Tempat sujud. Tempat sujud. Jadi kalau kita pandang tempat lain, hukumnya makruh. Antaranya ialah kita tengok ke atas. Kiranya mata tu tak boleh melilau ya Ustaz? Macam terpandang. Mata tak boleh melilau lah. Kena tumpukan kepada tempat sujud kerana itu lebih mendatangkan khusyuk. Kalau kita pandang tempat lain, khusyuk kita akan hilang. Kenapa? Kerana banyak perkara-perkara yang akan mengganggu. Kalau kita semayang di padang, katalah, kita lengok ke atas. Macam-macam lah. Ada awan, ada burung terbang, apa semua. Itu kita mula fikir benda lain lah tu. Ustaz, minta maaf. Ada persoalan yang berbalik kepada yang kita keluar dari solat kita tu. Sama ada fardu atau solat sunat. Kalau katalah rumah kita semua tengah solat. Rumah kita tiba-tiba ada bunyi orang ketuk pintu ataupun bunyi orang tekan loceng banyak-banyak kali. Bolehkah kalau kita keluar daripada solat tu ataupun kita kena teruskan? Teruskan. Sebab benda tu tidak mendesak ya Ustaz. Tidak mendesak. Kecuali orang ketuk pintu kata tolong. Maknanya ada kesusahan ni. Maka itu kena berhenti lah. Faham. Kalau tak ada apa-apa, tong teng, bunyi teng tong, tu tak boleh. Mengganggu juga kita kalau solat kan. Aku nak apa? Ni ting tong. Orang
Post laju rupanya. JNT. Tak apalah, dia boleh tinggal barang tu kat luar. Okey, mendongak ke langit itu benda yang makruh. Yang kedua, menoleh atau melirik sehingga berpaling muka dari tempat sujud tanpa sebarang keperluan. Okey, menoleh. Tengok ke lain. Okey. Ataupun sehingga berpaling muka. Melirik ke, menoleh ke. Yang menjadi syarat sah sembahyang ialah dada menghadap kiblat. Dada menghadap kiblat. Selain daripada dada, sunat menghadap kiblat. Okey, sunat. Okey, contohnya yang menghadap kiblat apa yang sunat? Tapak kaki. Tapak kaki dia sunat menghadap kiblat. Kalau kita buat huruf V, maka kita tak dapat sunat. Semasa sebab yang menghadap kiblat dada yang pentingnya. Muka tak masuk. Muka sunat. Okey, muka. Kalau dia buat macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia muka dia paling ke lain. Bukan dia sakit tak, memang saja dia paling. Maka sembahyang ni masih sah. Sebab tidak disyaratkan muka menghadap kepala menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat ialah dada. Okey. Tapi makruhlah buat macam tu. Sebab sunatnya ialah muka menghadap kiblat. Kalau tak menghadap, maka hukum ni makruh. Sehingga berpaling muka tanpa sebarang keperluan. Okey, tanpa sebarang keperluan. Kalau ada keperluan tak apa. Dia paling itu sebab ada keperluan. Tak apa. Contoh, sekiranya ada keperluan seperti mahu memastikan sama ada imam sudah rokok atau belum, maka diharuskan. Okey. Sebab dia tak dengar imam ni. Suara tu apa ni tak kuat. Dia duduk di barisan depan dah, tapi suara imam tak kuat, dia di ujung. Imam ni dah rokok. Belum. Dia pun paling tengok. Oh, belum. Paling untuk pastikan imam macam mana. Maka itu harus. Sebab ada keperluan. Perbuatan memalingkan muka tanpa sebab melambangkan seorang itu tidak menghayati solat. Itu makna dia. Tanpa sebab dia paling, makna dia tidak menghayati solat. Orang yang menghayati solat, dia akan tengok pada tempat sujud. Sekiranya memalingkan muka secara keterlaluan sehingga dada turut berpaling dari arah kiblat, maka terbatal solat. Muka tu paling sangat. Bila paling sangat, dengan sendiri dada pun akan bergerak sikit. Maka apabila dada bergerak tidak menghadap kiblat, maka ketika itu solat jadi batal lah. Sebab tidak menghadap kiblat. Seterusnya, nyapu pasir, tanah atau habuk dan benda-benda lain yang melekat pada tempat sujud lebih daripada sekali. Itu hukumnya makruh. Okey, kadang-kadang kita nak sujud. Nak sujud atas lantai itu tengok ada pasir. Maka kita boleh sekali sapu. Lebih pada sekali hukum ni makruh. Kita boleh sapu tu masa kita turun sujud tu kita sapu. Boleh. Apa tu tak puas hati sapu sekali lagi. Itu tak boleh. Itu hukum ni makruh. 2 kali. Kalau 3 kali berturut-turut, itu jadi batal lah. Yang keempat, meludah ke kanan ataupun ke hadapan walaupun ketika solat di luar masjid. Okey. Kita ni semayang, kalau dalam masjid jangan meludah lah ya. Ni
Ni luar masjid lah ni. Kalau dalam masjid meludah naya. Nanti tak boleh datang masjid ya. Okey. Meludah ke kanan ataupun ke hadapan ketika solat. Itu makruh. Meludah tidak membatalkan solat. Dia makruh kalau meludah ke kanan ataupun meludah ke kiri, ke kanan ataupun ke hadapan. Tengah-tengah tu rasa macam air beliau banyak sangat, dia pun pusing kanan, ataupun ke depan. Syaratnya jangan dalam soft lah, nanti ke depan, nanti kena belakang orang. Ini nanti. Okey, jadi ke kanan boleh, makruh. Ke depan makruh. Tetapi meludah ke sebelah kiri diharuskan. Dengan syarat tiada orang di situ. Maknanya kalau kita semayang seorang-seorang ke, ataupun semayang jadi kita jadi makmum 2 orang belakang. Kita duduk belah kiri. Makmum kanan, makmum kiri. Kita duduk makmum kiri. Kita pun terasa nak ludah. Kita pun paling kiri, kita ludah. Itu harus. Yang jadi makruh ke kanan ataupun ke depan. Dibolehkan juga meludah ke bawah, iaitu berhampiran tapak kaki kiri. Kalau kita tengah semayang tu nak ludah bawah boleh. Tapi ni masalah fiqh ya. Rasanya tak ada orang buat. Tengah-tengah semayang meludah ni setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Kalau kita buat orang tu gila ke dia ni. Ada ke tengah semayang meludah. Okey, tapi dari hukum macam tu lah. Meludah ke kanan dengan ke depan makruh. Meludah ke kiri tak apa. Di situ. Yang kelima, memberi isyarat dengan tangan kanan bertujuan menjawab salam ataupun hal-hal lain yang terpaksa dilakukan. Beri isyarat. Contohnya, tengah-tengah semayang, ada orang lalu kat kita, kata, Assalamualaikum. Kita pun, kalau kita kata Waalaikumsalam, itu memang habis lah. Batal lah semayang. Tapi dia ni sebab ni seolah-olah macam nak jawab salam lah. Dia pun angkat tangan. Angkat tangan. Macam lah. Maka angkat tangan tu pun dia makruh. Tak batal. Ataupun ada orang panggil dia. Contohnya. Okay, ada orang panggil dia. Dia nak tunjuk. Tunggu dulu. Aku ada ni. Itu hukum dia makruh. Memberi isyarat dengan tangan kanan. Kiri pun sama lah. Beri isyarat tu memang tak boleh lah. Yang keenam, menahan kentut. Menahan buang air kecil atau besar. Dan menahan lapar. Kerana perkara ini boleh mengganggu kekhusyukan solat. Okey. Ini juga makruh. Sebab itulah kalau misalnya antara makan dengan solat, dulu kan makan. Kalau sekiranya waktu masih banyak. Okey. Sunat makan dulu. Supaya tak tak hilang khusyuk kita. Lebih-lebih lagi kalau nak pergi masjid tu, masa tu waktu Zuhur. Kemudian ada masakan kegemaran kita. Okey. Ada udang galah besar 2-3 ekor tu. Jadi masa nak pergi sembahyang kat surau tu, tengok ada makanan kegemaran kita. Baik, try ada sebut sekor. Kalau kurangnya lah, baru pergi. Kalau tidak nanti pergi sembahyang tu untuk teringat ke udang tu. Kira jamah lah Ustaz ya. Jamah dulu makan dulu sekor, biar rasa lah dulu. Apa ni? Okey. Ataupun kalau nak makan terus pun lagi baguslah. Makan dulu baru pergi. Kalau makanan dah terhidang lah. Tapi kalau makanan tak terhidang tak masuk.
Makanan dah terhidang dan bunyi azan, makan dulu. Menahan kentut. Menahan kentut hukumnya makruh ya. Jadi apa yang perlu buat? Kentut je lah. Tak payah tahan lah. Menahan buang air kecil atau besar macam kita dah cerita tadi, buang. Pergi buang air. Tak payah kata berhenti je solat tu. Buang air. Sebab yang penting dalam solat kita khusyuk. Kalau kita tahan daripada buang air, sembahyang confirm tak khusyuk. Ada pengalaman tak? Nak tanya tu, ada pengalaman tak? Ada, Ustaz. Ada. Boleh kata semua orang ada pengalaman ni. Nak bukan apa. Dah kita tengah sembahyang, nak berhenti sembahyang, sayang. Kata berhenti sembahyang pula, kena ambil wuduk lagi. Jadi macam susah sikit lah. Maka kita pun tahan. Tahan tu makruh. Okay, sepatutnya kita berhenti, dia ambil wuduk lain. Dapat pahala wuduk sekali lagi pula. Lepas tu sembahyang pula. Ustaz, ada satu soalan daripada kawan dekat YouTube. Dia kata kalau tengah solat, tiba-tiba ada rasa was-was. Macam was-was. Tapi tak tahulah was-was dari segi apa-apa. Macam mungkin dia, aku dah baca ni ke belum ke. Ataupun mungkin dia was-was je dah niat ke. Ataupun tak tahu lah, ada perasaan was-was kat diri dia masa dia tengah solat. So, kita kena mula balik solat tu macam mana, Ustaz? Ataupun kita fokus supaya kita hilang was-was tu, teruskan sembahyang. Was-was, okey, dia banyak hukum was-was dalam sembahyang ni. Makna kena tengok dari segi mana. Contoh yang pertama, kalau dia was-was, dia kata aku tadi dah kat takbiratul ihram ke belum? Macam mana? Dia kena berhenti sembahyang dia. Mulakan takbiratul ihram. Kalau macam tu. Yang kedua, kalau dia was-was dari segi niat sama juga. Tadi aku niat sembahyang asar ke sembahyang zuhur. Ni tengah sembahyang zuhur ni. Tapi tadi rasa macam aku niat sembahyang asar. Itu kena berhenti. Was-was dan niat. Yang ketiga, kalau was-was dalam Fatihah. Dia masa rokok, dah rokok dah. Dia pun kata, tadi aku dah baca Fatihah ke tak? Rasa-rasa macam baca surah tu, Fatihah tak baca. Dia yang tu, dia kena bangkit semula. Kalau dia sembahyang seorang. Kalau dia sembahyang seorang, dia bangkit semula, baca Fatihah, rokok balik. Kalau dia sembahyang berjemaah, dia tak boleh patah balik. Dia kena sama dengan imam, kemudian dia kena tambah satu rakaat. Tengok kat mana lah dia was-was tu kat mana. Kalau was-was dari segi rakaat, aku ni rakaat ketiga ke keempat ni, maka dia kira rakaat ketiga. Kita kena ambil yang asal. Asal 3. 4 tu daripada 3 baru jadi 4. Oh, maknanya lebih beratkan yang kurang. Yang kurang. Okey. Sebab berat yang kurang. Okey, jadi ketiga. Okey, kemudian tambah satu rakaat dan disunatkan sujud sahwi. Tambah satu rakaat lagi dan disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Okey, lepas Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang datang dari belakang. Tadi sembahyang 5 rakaat tadi tu. Macam mana pula? Maka sembahyang dia sah dan tak perlu solat lain. Sebab tadi dia sebab ikut dah apa yang Nabi suruh. Itu Nabi suruh apabila syak kena ambil yang kurang lah, 3 atau 4 ambil yang 3. Okey. Dan tambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Sahwi pun dia sunat. Okey, Ustaz. Terima kasih. Okay. Kalau syak dari segi batal ke tak batal lagi? Dia dah sembahyang dah. Lepas tu dia kata, ke sembahyang ke wuduk aku dah batal tadi. Ambil wuduk daripada rumah. Datang ke surau.
Lepas tu solat, tengah-tengah solat terfikir. Ke masa dalam perjalanan tadi aku terkentut ke macam mana? Ke semayang masih ada ni? Kalau syak macam tu, balik pada asal. Balik pada asal. Asalnya ialah kita ada wuduk. Okey, itu asalnya. Yang kita syak ialah dah batal ke belum. Jadi kita kira ambil yang asal. Asalnya kita ada wuduk. Okey. Jadi asal ni yang kita yakin ialah mula kita ada wuduk. Yang syak ialah wuduk dah batal. Maka ketika itu yang syak tu tak boleh menghilangkan yakin. Okey. Yakin hanya boleh dihilangkan dengan yakin juga. Apa dia? Bunyi dah pung tadi. Tak bunyi tapi bau dah. Maka itu dah kira yakin dah tu. Tapi kalau tak ada apa-apa, cuma timbul macam tu je, maka dia kira kita masih berwuduk. Dan kita boleh terus sembahyang. Syak tu tidak dikira. Pasal asalnya kita memang ada wuduk. Jadi maknanya Ustaz, sorry, bab buang angin ni memang maknanya kalau dia was-was rasa dah macam kentut ke tak, tapi kita macam confident kata tak keluar angin pun sebab tak ada bau kentut kan. Jadi maknanya confident kita tu, yakin kita tu lebih kepada tidak keluar kentut. Maksud tu tidak keluar angin. Tak, dia gini, yakin kita ialah berdasar pada asalnya. Asalnya ada kentut ke tak ada kentut? Asal-asalnya. Tak masa ada. kita semayang tak ada. Ada. Tak ada. Kentut tu benda mendatang. Jadi yang tu yang yakin. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebut apabila salah seorang daripada kamu terasa sesuatu dalam perutnya ketika dia semayang. Kata Nabi SAW, janganlah dia keluar daripada sembahyangnya kecuali apabila dia mendengar bunyi ataupun berbau. Apa maksudnya tu? Kena ada bukti lah, kena ada. Kena ada bukti, iaitu dengar bunyi. Bum, atom bunyi. Ataupun bau. Atau bau. Kalau dua-dua sekali dah lah bunyi, bau pula, itu lagilah. Sekiranya lapar atau berasa hendak buang air sebelum memulakan solat, maka perlulah diselesaikan hajat itu dahulu. Okey. Kalau tidak, dia jadi makruhah. Kalau rasa lapar, makan dulu. Rasa nak buang air dulu. Itu yang perlu buat. Jangan pergi masuk sembahyang. Sebab itu akan mengganggu khusyuk kita. Ustaz, ada soalan lagi. Ada YouTube. Yang pertama, dia tanya, kalau lepas solat ada rambut terkeluar sedikit, kena solat lagi ke tidak? Bila dia dah bagi salam, mungkin dia baru perasan ada rambut terkeluar. Okey. Maknanya dia dah bagi salam ada rambut ke terkeluar. Maksudnya rambut tu terkeluar ketika solat. Dia kena solat semula lah. Yang tu sebab tu aurat dia tak tertutup semua. Walaupun tanpa sengaja. Maknanya walaupun tak sengaja. I see. Sama juga contohnya lepas beri salam tengoklah ada kat kain pelekat koyak kat peha, nampak peha koyak tu. Ataupun kita terasa tapak kaki kita terkeluar daripada telekung. Jadi maksudnya kita tidak menutup aurat. Masa sembahyang tu tak ada aurat yang tak tertutup, maka kena solat semulalah. Bukalah, dia cari yang menutup aurat dan solat semula. Okey, baik. Ada satu lagi soalan Ustaz. Kalau sedang solat dalam Masjidil Haram pada musim haji, kalau kita tahan kentut atau buang air kecil ketika solat, adakah makruh juga atau harus?
ni dekat Masjidil Haram pada musim haji. Kalau kita tahan kentut atau buang air kecil ketika solat, adakah makruh? Sama juga. Dia makruh juga. Kalau kita tahan kentut, makruh juga. Yang ke-8, solat dalam keadaan terlalu mengantuk. Tengah-tengah sembahyang. Ngantuk sangat. Itu pun makruh. Asyik menguap je solat. Okey. Jadi kalau nak itu waktu yang makruh. Sebab itulah kalau ni banyak ni waktu solat tarawih lah ni. Nak solat tarawih kat surau, kat masjid. Tengah-tengah solat tu ngantuk. Jadi lebih baik dia duduk je lah, tunggu ngantuk. Duduk dan jangan solat. Tidur sekejap. Mungkin dalam 5 minit dia tidur dalam keadaan tunduk, dalam keadaan duduk tu. Kemudian dia bangun balik. Masa tu dah segar dah. Okey. Wuduk dia tak batal kalau dia tidur. Tidur dalam keadaan dia duduk. Sebab kita dah terangkan dulu bahawa mungkin dah terang belum tak tahu. Tapi kalau kita duduk, kalau kita mengantuk, kita tidur dalam keadaan kita duduk. Duduk yang kita kata rapat papan punggung kita. Apa maksud rapat? Maksudnya kalau kita duduk yang rapat papan punggung, contohnya kalau kita duduk tahiyat awal tu, rapat tu papan punggung tu. Jadi maksudnya kita rasa rapat tu maksudnya kentut tak boleh keluar punya. Kalau nak keluar kita kena angkat sikit baru boleh keluar. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan tidur dalam keadaan rapat papan punggung, dia tidak membatalkan solat wuduk. Maka ketika itu kita contohnya sembahyang tarawih dah 4 rakaat, kita pun ngantuk. Tunggulah. Duduk dulu, tidur sekejap, mungkin dalam 5 minit. Lepas tu dah lega, terbangun, sambung solat. Jangan solat dalam keadaan mengantuk. Sebab belum mengantuk ni kita tak tahu apa benda kita baca. Dan yang paling harunya ada orang jatuh. Tersengguk. Memang kes memang ada. Jatuh. Duk ingat kau orang pitam. Apa ngantuk. Tidur ayam lah yang boleh Ustaz. Takutnya kalau dia tidur 5 minit tu dia berdengkur sedap macam tidur betul-betul tidur. Tak apa. Tidur betul-betul tidur pun tak apa. Janji dia duduk tu rapat punggung. Yang paling janji yang duduk rapat. Tak batal. Tapi solat dalam keadaan mengantuk ni ramai orang buat ni. Solat tarawih ni. Tapi kita ni kalau kita sembahyang dalam keadaan mengantuk, kita akan nilai lah sembahyang kita macam mana. Kita tak ingat apa benda kita baca, tak tahu. Tapi yang harunya kalau mengantuk dalam ni, tertidur dalam sembahyang, itu contohnya tertidur masa sujud, itu lagi haru. Kalau mati terus dalam sujud tu bagus. Orang beri salam duk senyap lagi, orang tidur. Okey, yang ke-9, membaca surah yang lebih panjang dalam rakaat kedua berbanding surah yang dibaca dalam rakaat pertama. Hukum dia makruh. Makruh. Rakaat pertama kena lebih panjang daripada rakaat kedua. Okey, rakaat pertama lebih panjang pada rakaat kedua. Kalau terbalik, hukum dia makruh. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua wadduha. Tadi tu. Yang ke-10, membaca surah dalam 2 rakaat terakhir. Kan kita sunat baca dalam 2 rakaat pertama. Baca surah. 2 rakaat terakhir tak boleh baca. Fatihah aja. Surah tak di... Kalau baca juga, hukum dia makruh. Kecuali untuk makmum yang masbuk, yang tertinggal 2 rakaat awal daripada imam. Dia boleh membaca surah pada 2 rakaat terakhir imam kerana untuk dirinya sendiri 2 rakaat itu adalah 2 rakaat awal. Kecuali dia ni jadi makmum yang masbuk.
Dia masuk ketika imam rakaat ketiga. Okey. Yang dimasukkan 2 rakaat terakhir ni 2 rakaat terakhir orang tu. Bukan 2 rakaat akhir imam. 2 rakaat akhir orang tu. Walaupun imam tu dah rakaat ketiga, dia baru rakaat pertama. Maka itu tak apa. Dia baca surah. Imam tak baca lah. Tapi dia baca. Mungkin imam tu baca lambat. Dia baca Fatihah. Kemudian boleh baca surah. Biasa kita tak bacalah surah panjang-panjang. Kalau kita belakang imam ni, kalau Allah, Inna, pendek-pendek je lah pun. Surah lah. Ustaz, kalau solat sendiri pun sama juga ya Ustaz? Yang nombor 10 tu. Solat sendiri 2 rakaat akhir tu tidak boleh baca surah. Sama jugalah. Tak baca surah Okey Ustaz. Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri ada 2 pendapat daripada Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i ni kalau kita baca dari segi mazhab, dia ada 2. Satu mazhab lama, yang kedua ialah mazhab baru. Mazhab lama ialah fatwa dia ataupun pendapat dia ketika berada di Iraq. Itu mazhab lama nama dia. Kemudian Imam Syafi'i di akhir hayat dia berpindah ke Mesir. Lebih kurang dia dalam 5 tahun dia duduk di Mesir, akhir hayat dia. Dia di situ banyak pendapat-pendapat yang di Iraq diubah. Dia berubah pendapat. Yang asalnya tak boleh jadi boleh, asalnya makruh jadi sunat dan sebagainya. Okay. Jadi dia ubah pendapat dia sebab dia tu ijtihad yang tidak ada dalil yang jelas. Dalam bab baca surah ni, pendapat masa dia duduk di Iraq, mazhab lama, dia kata sunat baca surah 2 rakaat pertama sahaja. Apabila dia pindah ke Mesir, pendapat baru dia sunat baca 4 rakaat tu ada surah. Lepas Fatihah baca surah. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i biasa dia akan ambil mazhab baru. Cuma ada beberapa masalah yang ulama-ulama mazhab Syafi'i tak nak pakai pendapat mazhab Imam Syafi'i yang baru. Antaranya ialah baca surah ni lah. Imam Syafi'i kata masa di Mesir, pendapat baru dia baca surah semua rakaat. Tapi imam-imam pengikut dia, imam-imam lain dalam mazhab Syafi'i, dia tak nak pakai yang tu. Dia kata kita pakai hak lama yang dekat Iraq tu. Itu hanya baca 2 rakaat pertama saja. Jadi kalau sekiranya orang baca 4 rakaat pun boleh, bukan tak boleh. Itu pendapat Imam Syafi'i yang terakhir. Tapi pendapat yang terkuat dalam mazhab ni tak semestinya kata Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Itu ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahawa disunatkan hanya 2 rakaat yang awal sahaja. Baca 2 rakaat akhir maka hukum ni makruh. Itu yang ke-10. Yang ke-11, perkara yang makruh juga membaca dengan nyaring di tempat yang sepatutnya dibaca perlahan. Sebab sembahyang ni ada yang nyaring, ada yang perlahan. Okey. Kalau secara ringkasnya, kalau solat waktu siang, solat fardu lah ni. Okey. Ataupun solat sunat pada waktu siang, ialah baca perlahan. Kecuali apa? Kecuali dia bersendirian di dalam bilik. Dia bersendirian, dia solat sendirian dalam. Tak boleh, solat bersendirian pun tak boleh nyaring juga. Allah. Sebab makruh juga nyaring. Kecuali solat Jumaat.
waktu siang. Tu nyaring. Jadi imam. Solat hari raya. Tu nyaring. Okey. Tiba-tiba dia ni waktu zuhur pun dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kuat juga zuhur. Asar pun sama. Maka itu jadi makruh. Okey, makruh hukumnya kita nyaringkan bacaan Al-Fatihah di tempat yang sepatutnya baca itu bukan. Kalau contoh ni ialah itu semayang Ini kalau rakaat pun sama. Contohnya baca Al-Fatihah dengan nyaring pada rakaat ketiga dan keempat. Sepatutnya baca Fatihah nyaring ni, katakanlah kita semayang Isyak, semayang Maghrib, semayang Subuh. Okey. Jadi yang kalau kita semayang Maghrib dan Isyak, rakaat ketiga pun baca kuat juga, itu makruh. Sebab yang ketiga ni kena baca perlahan. Isyak pun sama. 3 ke 4 itu kena baca perlahan. Yang pertama, kedua tu boleh baca kuat. Termasuk juga dalam masalah makmum yang menyaringkan bacaannya. Walaupun dah rakaat pertama dengan kedua, dia jadi makmum sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak. Dia pun nyaring juga. Dengar tu imam baca nyaring, dia pun nak nyaring juga. Maka itu makruh hukumnya. Tak batal makruh. Bahkan apabila bacaan nyaring itu mengganggu makmum lain, hukumnya haram. Kalau dia seorang, dia makmum seorang dia je. Tak jadi haram, makruh. Tapi kalau ada makmum lain, kalau dia baca kuat, confirm orang lain kata ganggu. Kalau kita duduk sebelah, seorang orang baca kuat, kita ni nak baca pun tak jadi. Maka apabila bacaan nyaring mengganggu makmum lain, hukumnya adalah haram. Begitu juga membaca nyaring di tempat yang sepatut baca perlahan ialah solat tu sendiri. Okey, solat waktu malam baca nyaring. Waktu siang baca perlahan. Itu kaedah ni macam tu. Cuma ada masalahnya begini. Macam mana pula kalau sekiranya, tak tahulah, saya cerita dahulu masalah ni. Contohnya dia kita kena ingat waktu zuhur, asar itu perlahan. Maghrib, Isyak, Subuh, 2 rakaat itu, 2 rakaat pertama Maghrib, Isyak dan 2 rakaat Subuh itu bacaan dia disunatkan nyaring. Okey. Sekarang ni kalau macam ni macam mana pula? Dia terlupa solat asar. Ingat lepas Isyak. Baru ingatlah tadi aku terlupa solat asar. Jadi dia pun nak qada solat asar yang tertinggal. Dia baca nyaring ke tak? Rakaat pertama, kedua solat asar yang disolat pada waktu Isyak. Itu satu. Ataupun satu lagi masalah, waktu lepas subuh dah, lepas habis subuh ataupun lepas zuhur dah baru teringat. Ya Allah, malam tadi aku terlupa solat Isyak. Baru teringat. Lepas tu lepas Maghrib tu, duk tengok TV, lepas tu tidur, tak bangun subuh, solat dah. Dia lupa Isyak rupanya tertinggal. Teringat pasal apa? Waktu zuhur. Lepas zuhur dia pun nak qada lah solat Isyak. Dia solat Isyak tu memang surah yang pertama, kedua tu kalau solat Isyak sunat nyaring. Tapi dia qada ni waktu zuhur, nyaring ke tak nyaring? Rakaat pertama, kedua. Ini 2 masalah situ. Solat asar yang diqada selepas solat Isyak. Solat asar yang diqada lepas solat Isyak. Solat asar tu kena baca perlahan. Apabila diqada selepas solat Isyak waktu malam, dia kena perlahan, disunatkan perlahan juga ataupun nyaring pada 2 rakaat pertama. Begitu juga sebaliknya.
solat isyak yang diqada selepas waktu zuhur. Boleh disunat tak nyaring? Sebab solat isyak ni nyaring. 2 rakaat pertama dia kena nyaring juga ke masa qada tu? Itu masalah dia. Macam mana? Macam mana? Ada pendapat? Kena kodok kot Ustaz. Kena kodok. Memanglah qada. Memang kena qada. Tapi qada tu, qada sembahyang asar, kalau kita sembahyang asar 2 rakaat pertama nyaring tak? Asar. Tak. Sekarang kita qada solat asar tu lepas isyak. 2 rakaat pertama tu nyaring ke tak? Solat asar ni. Solat asar yang diqada lepas isyak. Tak ya. Tak nyaring. Satu lagi masalah ialah solat isyak yang diqada selepas zuhur ataupun lepas asar. Solat isyak kalau sembahyang pada waktunya 2 rakaat pertama tu kena nyaring, sunat nyaring. Apabila kita qada selepas asar, sunat tak dinyaringkan? Tak. Jadi dua-dua tak. Mana solat asar diqada lepas isyak tak nyaring. Solat isyak diqada lepas asar tak nyaring juga. Sebab dia bukan solat yang, dia solat qada, bukan solat yang sepatutnya fardu tu. Agaknya lah Ustaz. Okey. Dia macam ni kita kena ada rule kita. Rule dia macam ni. Solat waktu siang perlahan. Solat waktu malam nyaring. Okey, sunat nyaring. Jadi kalau sekiranya solat asar diqada selepas isyak, 2 rakaat pertama disunatkan nyaring. Sebab solat itu waktu malam. Oh, dia bukan bergantung kepada jenis solat tu Ustaz. Dia bergantung kepada waktu bila. Waktu bila. Kalau solat isyak 2 rakaat pertama nyaring. Tapi kalau kita qada selepas waktu asar, 2 rakaat pertama tak boleh nyaring. Sebab waktu tu siang. Faham. Jadi rule dia ialah siang ke malam. Siang tak nyaring. Malam nyaring. Gitu je. Mudah je formula dia tu. Faham. Okey. Tapi saya rasalah, ni saya rasa, kita kalau sembahyang seorang-seorang, siang ke malam ke, tak nyaring berlaku. Betul ke tak? Sembahyang seorang-seorang. Macam mana Ustaz? Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita sembahyang maghrib dengan isyak malam, nyaring ke tak 2 rakaat pertama tu baca? Seorang-seorang. Selalunya tak ada. Kebiasaannya rasanya senyap belaka. Waktu siang pun senyap, waktu malam pun senyap juga. Tak nyaring juga. Tapi sebenarnya walaupun kita solat seorang, kena nyaring, sunat nyaring juga. Bukan jadi imam je. Solat seorang pun sunat nyaring juga. 2 rakaat pertama waktu maghrib, waktu isyak. Dan juga 2 rakaat dalam solat subuh tu sunat nyaring. Walaupun seorang-seorang. Maksud dinyaringkan tu Ustaz, masa rakaat pertama dan kedua tu, semua yang bacaan kita tu lah daripada Fatihah. Bukan semua bacaan. Doa iftitah tak nyaring. Fatihah dengan surah. Okey, faham. Ingatkan yang sami Allahu liman hamidah tu pun nak kena kuat nyaring juga tak? Just surah. Hamidah tu orang jadi imam. Maknanya Al-Fatihah dengan surah tu. Al-Fatihah dengan surah tu yang disunatkan nyaring. Okey, baik Ustaz. Yang ke-12, perkara makruh, melakukan duduk istirahah lebih lama daripada duduk antara 2 sujud. Okey, yang pertama nak tanya, duduk istirahah tu duduk apa? Duduk yang sekejap tu Ustaz, yang bukan duduk tahiyat. Kan? Yang sekejap yang mana? Masa mana duduk tu? Rabbi Firli tu ke? Bukan Itu bukan Rabbi Firli. Rabbi Firli tu duduk antara 2 sujud. Duduk yang yang duduk sekejap daripada kita lepas kita sujud, kita duduk sekejap nak bangun tu. Lepas kita sujud kedua, rakaat pertama, duduk istirahat ni dia ada 2 tempat je.
Rakaat pertama dengan rakaat ketiga. Lepas sujud kedua rakaat pertama, kita disunatkan duduk. Sebelum bangun tu duduk dulu. Duduk sekejap sangat. Okey. Rakaat kedua tak ada duduk istirahat pasal kita dah istirahat lama dah dalam tahiyat tu. Istirahat tu mana istirahat lah. Duduk relax. Duduk relax lah istirahat ni. Rakaat ketiga ada, nak naik rakaat keempat tu sunat duduk sekejap. Rakaat pertama dan ketiga. Okey. Rakaat pertama dan ketiga saja duduk tu. Kita tak baca apa-apa ya. Jangan pula Rabbi Fili kat situ pula. Okey. Jadi kalau kita duduk istirahat lebih lama daripada duduk antara dua sujud, itu hukumnya makruh. Istirahat ni dia kena sekejap je. Bangun orang bukan apa, duduk istirahat ni kira ambil lajak lah, nak ambil lajak kata. Supaya mudah nak naik. Sebab nak naik daripada sujud tu, naik terus susah pada setengah orang. Lebih-lebih apabila orang tu dah tua, maka untuk memudahkan dia, duduk dulu. Baru naik. Duduk dia macam duduk antara dua sujud lah. Jadi, kita nak kata Allahu Akbar tu, sebab apabila kita duduk, kita sujud kedua, lepas tu kita nak istirahat. Okey. Kita kata Allahu Akbar tu masa mana? Lepas kita duduk istirahat nak naik ke atas kan, lepas kita sama ada sujud, sama ada lepas kita sujud kita kata Allahu Akbar termasuk dalam istirahat, ataupun lepas kita istirahat kita nak naik baru kita kata Allahu Akbar. Yang mana satu? Boleh faham tak soalan saya ni? Saya rasa kalau selalu masa nak naik rakaat pertama dan ketiga. Betul lah. Lepas duduk istirahat kita kata Allahu Akbar ke sebelum duduk istirahat tu? Maknanya kita daripada kita bangkit daripada sujud kedua tu kita kata Allahu Akbar dah. Jadi istirahat tu kadang-kadang kita Allah tu istirahat. Mana satu? Betul Yang Ustaz. mana satu? Yang istirahat kita baca Allah sampai kita berdiri. Ataupun satu lagi ialah kita lepas kita duduk istirahat baru kita kata mula Allah. Allahu Akbar. Yang mana satu? Selepas Ustaz. Lepas duduk istirahat kan sebelum istirahat? Selepas duduk istirahat. Ada dua pendapat. Dah duduk betul kita nak bangun tu baru kita macam Allah. Ada dua pendapat. Dalam mazhab kita sendiri ada dua pendapat. Ada ulama Syafi'iyah mengatakan lepas sujud kedua tu kita dah mula Allah. Masuk Allah tu kita duduk istirahat sampai kata akbar tu. Pendapat kedua kata masa kita naik daripada sujud rakaat pertama tu kita tak kata Allah lagi. Kita mula Allah tu selepas kita duduk istirahat nak naik. Baru kata Allah. Jadi dua-dua tu boleh lah. Mana-mana lah. Faham? Yang seterusnya, membaca tahiyat awal lebih panjang daripada tahiyat akhir. Itu pun makruh juga. Pasal tempoh tahiyat awal tu lebih panjang daripada tahiyat akhir. Itu jadi makruh lah. Tapi kebiasaannya tak ada orang buat lah. Tahiyat awal, kita sebab tahiyat akhir kita sambung dengan kama sallai ta'ala Ibrahim ala, tentulah tahiyat akhir itu lebih panjang. Kalau dia baca tahiyat awal ada, okey, dia tambah tahiyat akhir tak baca pula kama sallai, itu makruh. Dia sambung solawat Ibrahimiyah. Yang ke-14, tidak duduk secara iftirash dan tawarruk. Ini kita dah terang dah. Iftirash ni ialah duduk antara dua sujud.
dengan duduk tahiyat awal. Itu nama duduk iftirash. Macam mana duduk iftirash? Iaitu kaki kiri, punggung kita duduk atas kaki kiri, atas tapak kaki kiri. Kaki kanan kita tegakkan, jari menghadap kiblat. Itu nama dia duduk iftirash. Kalau dia tak duduk iftirash, makruh. Dan tawarruk. Tawarruk tu dalam tahiyat akhir. Kalau dia apabila kita kata tawarruk, sunat tawarruk, mana kalau tak tawarruk jadi makruh lah. Jadi kita sunat tawarruk. Tawarruk ni ialah duduk punggung kita atas lantai, kaki kiri bawah betih kanan, kaki kanan tegak dan jari kaki kanan tu menghadap kiblat. Itu duduk tawarruk nama dia. Okey. Tapi kalau kita duduk cara lain, makruh lah. Duduk cara lain makruh. Contohnya duduk kalau tak ada apa uzur lah. Kalau kita duduk bersila sah. Walaupun kita mampu iftirash dan tawarruk. Masa tahiyat awal tu kita nak duduk sela pula. Tak apa, sah. Cuma kita jadi makruh lah. Sepatutnya kita duduk iftirash. Itulah maknanya itu kita berlanggar yang sunat dia jadi makruh. Yang ke-15, merapatkan kedua-dua tangan lengan ke lantai semasa sujud seperti anjing ataupun singa tidur. Itu kita dah bincang dah dulu. Itu kata sujud anjing. Sujud macam anjing, iaitu lengan itu atas lantai. Okey, kita kena sunat kita tegak lengan kita ataupun siku kita tu naik atas. Tapak tangan di atas lantai, yang lain terangkat. Ni tak ada orang dia duduk atas lantai belaka. Tapak tangan dengan siku-siku sekali atas lantai. Macam anjing. Maka itu hukum dia makruh. Dia larang tu. Larangan tu larangan makruh. Taklah membatalkan, tapi makruh lah buat macam tu. Habis itu. Kemudian kita akan masuk pada perkara yang harus dalam solat. Okey, kalau macam tu kita berhentilah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah SWT. Kekurangan benda di saya sendiri. Kekurangan hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.